Ya, ada satu tajuknya, masuk Islam ni saya ni bukan cerita yang bukan penting sangat. Ya, yang bagi hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Kerja kita menyampaikan saja. Allah sebut dalam Al-Quran, laisa alaika hudahum, bukan kamu yang bagi hidayah kepada mereka, walakinnallaha yahdi may yasha. Allah sebut, Allah kata Allah bagi hidayah kepada siapa yang Allah mahu. Kerja kita menyampaikan sahaja. Hari ini saya dilantik oleh 3 buah kerajaan negeri di Selangor, di Negeri Sembilan dan juga di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur untuk apa? Membuat kaunseling ataupun runding cara ataupun penasihatan akidah kepada mereka-mereka yang memohon keluar daripada agama Islam. Nak memohon nak murtad. Ya, memohon nak murtad. Bukan barulah, dah hampir lebih 10 tahun dah saya buat kerja ni. Jadi sebagai seorang yang terlibat dalam kerja-kerja begini, saya nak berkongsi sedikit punca-punca yang membawa umat Islam kepada murtad. Ya, bila sebut murtad ini pun ada 2 jenis kategori hari ini yang pergi ke mahkamah syariah. Di Malaysia ini seseorang itu dikatakan murtad dari segi undang-undangnya apabila mahkamah syariat menjatuhkan hukuman dia telah terkeluar daripada agama Islam, baru kita kata murtad. Itu undang-undang Malaysia macam tu. Ya, contoh hari ini hari Christmas. Hari Christmas, Christmas kan? Hari Christmas dia pergi ke Kota Baru, dia pergi ke Kuala Terengganu, gereja di Kuala Terengganu. Hari ini dia pergi menyanyi doa sembah. Di mana? Dia sembahyang di gereja di Kuala Terengganu. IC my card dia kata apa? Dia Islam. Ya, dia Islam. Nama pun nama Islam. Muka pun confirm muka Islam. Orang Terengganu. Tiba-tiba katalah kipas jatuh atas kepala dia dalam gereja, dia mampus, dia mati. Dia pergi ke hospital tengok my card dia, Islam. Ni si anu mati ni Islam. Esok kita pun bawa dia pergi ke bumi kat mana, tanah perkuburan Islam. Sembahyang kat sini, hantar tanah kuburan Islam. Dia mati dalam keadaan dia duk sembah Tuhan Kristian. Dia mati dalam gereja. Apa akidah dia agaknya? Kalau Kuala Lumpur lagi senang. Saya selalu bagi contoh Batu Cave. Tuan-tuan pernah dengar Batu Cave kan? Yang duk tinggi-tinggi kat Batu Cave kan? Ya. Ada 272 tangga tuan-tuan. Jom besok kan, kalau pergi Kuala Lumpur singgah kat Batu Cave, kira berapa tangga. Confirm ada 272 tangga. Katakan pada hari Taibusam, saya tahu ada orang Islam yang pergi ambil kawadi, saya tahu. Memang kami pernah dapat maklumat. Ya, katalah dia itu Islam, nama Islam, ada my card pun tulis Islam. Dia pula hari Taibusam bawa kawadi naik pula ke Batu Cave, well naik Batu Cave, tergelincir jatuh, mati tengah jalan. Jatuh dan on the spot, dia mati kat situ. Pergi hospital, dia pun cek, my card dia kata apa? Dia Islam. Ini orang Islam, mati dalam keadaan beriman. Dia hantar ke masjid, kita pun sembahyangkan dia, pergi hantar ke bumi dekat tanah kuburan Islam. Kalau ajak saya, panggil saya, suruh imamkan sembahyang jenazah dia, taubat saya tak akan pergi. Saya ambil cuti baik pergi luar negeri. Kerana saya tak akan pergi, saya tak akan sembahyangkan dia, sebab saya tahu di mana dia mati, apa dia buat waktu dia mati. Tapi dari segi undang-undang Malaysia, dia masih lagi beragama Islam selagi mahkamah belum isytiharkan dia beragama, dia telah keluar daripada agama Islam. Undang-undang. Sebab itu ada 2 jenis kes biasa orang murtad. Satu, yang pergi sekarang ni secara berani ke mahkamah syariah memohon untuk keluar Islam. Itu pertama. Kes yang kedua, mereka sudah lama beramal dengan agama bukan Islam. Dia dah kahwin, duduk dah. Nak kata kahwin dah lah, bersekedudukan dengan pasangan yang bukan agama Islam. Dah dapat anak, dah 4-5 orang dapat anak dah. Ya dah. Apa agaknya agama dia hari ini? Anak-anak tengok ikut agama Hindu. Suami agama Hindu. Ya, anak-anak tengok ikut agama Kristian. Suami agama Kristian. Apa agama akidah dia hari ini? Ya, ini kes yang kedua. Ya, ramai juga yang mati, bila mati baru terkejut. Keluarga dia kata apa? Tu Kristian sebab dia dulu ikut aku pergi gereja. Ini anak-anak saya semua Kristian. Nemak kepada anak-anak saya. Kita dah kata dah dia Islam. Pasal dia tak pernah keluar Islam. Aduk-aduk nak rebut mayat. Kita bagus rebut mayat ni lah. Kan? Kita champion rebut mayat. Kita pun kata tengok tak ada bukti dia keluar Islam, jadi dia Islam. Ya, tapi ada 2, satu lagi segi syariah ni satu hal, dan segi undang-undang satu lagi hal. Dan kenapa pengalaman saya bukan cakap dari hasil kajian mana-mana tokoh apa, bukan. Saya tak cakap tentang orang lain. Saya nak bagi daripada pengalaman saya sendiri selama hari ini, kenapa orang mohon keluar daripada agama Islam. Ya, kalau tengok faktor-faktor, ya, apa agaknya faktor yang pertama? Cinta. Faktor yang pertama apa dia? Percintaan. Memang betul, tepat sekali. Ya, pepatah Melayu kata apa? Bila cinta melekat, tai kucing rasa coklat.
Kerana percintaan, ya, ramai yang saya jumpa, memang dia datang jumpa dengan saya dalam sesi kaunseling, dan khusus nak masuk ke agama Hindu, dia pula dia hantar kepada saya. Mungkin berkat jadi ustaz Hindu dulu ni lah kot. Kerana hari ni kita boleh baik pulih orang nak keluar daripada nak murtad, nak masuk ke agama Hindu. Dan saya selalu akan tanya, kenapa kamu nak masuk ke agama Hindu? Apa dia sebut? Oh, saya dah jumpa kebenaran dalam agama Hindu. Dia sebut macam tu. Saya jawab, kepala otak kamu. Nak cakap apa? Saya 28 tahun dalam agama Hindu mencari kebenaran, tak jumpa, akhirnya saya masuk Islam. Kalau benar kamu sudah masuk, kamu dah jumpa dah kebenaran dalam agama Hindu, tunjukkan kepada saya pada hari ini, kita pakat masuk Hindu, jom. Mungkin Tuhan hantar kamu nak selamatkan saya. Mana-mana kebenaran dia, tunjukkan kebenaran dia pada saya. Bagulah tersipu-sipu, dia pun cakap lah, sebenarnya saya nak berkahwin dengan pakwa saya. Ya, ni bukan dia nak keluar Islam pasal apa? Bukan dia minat kepada agama bukan Islam, bukan. Dia minat kepada orang bukan Islam. Kenapa? Sebab kita sesama kita Islam ni hebat berdakwah di mana? Dalam masjid, dalam surau. Tak pernah keluar daripada tembok surau ni, tembok masjid ni pergi berdakwah. Jadi anak-anak kita ni bagus, masya-Allah, dia pergi Kuala Lumpur, dia pergi mana-mana institusi pengajian tinggi, dia pergi bekerja di luar bandar, tempat-tempat di bandar-bandar lain. Ya, bila berkenal dengan orang bukan Islam, dia nampak orang bukan Islam itu baik. Dalam hati dia kata, kalau boleh dapat suami macam ni kan baik. Ya. Jadi dia nak ajak kawan kita ni kepada agama Islam, dia tak reti. Sebab kita pun tak pernah ajarkan kepada anak-anak kita macam mana kita nak dakwah kepada orang bukan Islam. Jadi dia pun berkawan, ya, dengan harapan dalam hati dia kata, elok juga kalau si Mamat ni masuk Islam. Tapi tengok-tengok dia langsung tak faham-faham, tak reti bahasa. Dia kata, kalau kau minat kepada aku, kau masuklah agama aku, tak ada masalah. Aku boleh kahwin dengan kau. Itu yang dia boleh sanggup datang mohon, kata apa? Nak keluar Islam. Pasal apa? Kalau dia orang yang beragama Islam, dari segi undang-undang negara kita tidak boleh berkahwin dengan orang bukan Islam. Orang Islam tak boleh kahwin dengan orang bukan Islam. Kalau dia pergi Jabatan Pendaftaran Negara nak daftarkan pengislaman, JPN kata, "Oi, tak boleh, kamu Islam." Kalau dia mengaku, saya bukan Islam, JPN kata, "Kamu bawa surat dari Mahkamah Syariah, kata kamu bukan Islam, kita tukar, ambil kamu kahwinlah." Ya, itu yang dia datang ke Mahkamah Syariah nak istiharkan dia bukan agama Islam. Banyak berlaku.